Nombor 1 dalam carta pengguna untuk malam ini. Perintah Kawalan Pergerakan perlu imbangi ekonomi dan kesihatan. Itu yang telah pun dinyatakan di Berita Harian. Keputusan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali kedua dengan memberi kelonggaran tertentu terutama bagi sektor ekonomi. Ya, apa yang disebutkan dalam carta pengguna di tangga nombor 1 tadi adalah berkaitan tentang kenyataan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan supaya pelanjutan sedikit operasi bagi kedai-kedai makan dan juga restoran dilanjutkan pada pukul 10 malam untuk memastikan sektor ekonomi akan dapat bergerak seperti biasa walaupun negara kita mendepani Perintah Kawalan Pergerakan. Masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Tuan Haji Awang Hashim untuk kita bercakap tentang keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan YB. Ini satu perkara yang cukup penting kerana SOP yang perlu dipatuhi oleh majikan dan pekerja di tempat kerja adalah SOP yang telah pun digagaskan oleh pihak MKN dan juga KKM. Jadi, apakah terdapat perbezaan ataupun masih lagi dalam kerangka yang sama, YB? Terima kasih, Encik Ismail. Pihak majikan dia perlu memastikan penjarakan fizikal itu dipatuhi. Ya. Yang keduanya, pihak majikan juga perlu menyediakan PPE ataupun alat untuk pemeriksaan suhu badan supaya kita selalu dalam keadaan alert ataupun kita sedar kita ni dalam keadaan suhu badan yang normal. Tidak melebihi daripada suhu biasa iaitu 37.5 dan sudah consider kita sudah ada satu simptom demam dan sebagainya. Jadi bagi pekerja pula mereka harus meningkatkan penjagaan kebersihan diri mengikuti langkah asas yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan iaitu elakkan 3C. Yang pertamanya crowded place, confined space, close conversation serta mengamalkan 3W, wash, wear and warn. Jadi selain daripada itu, pekerja juga perlu mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang dilaksanakan oleh majikan di tempat kerja. Yang telah kita sebut banyak benda tadi. Langkah pencegahan oleh majikan dan juga oleh yang telah ditentukan oleh JKKP supaya menjadi kemudahan kepada majikan dan juga pekerja untuk kita mencegah daripada pandemik COVID-19 ini daripada merebak. Dan kita tidak akan menjadi punca kepada merebaknya pandemik COVID-19 ini. Kita merupakan penghalang kepada merebakkan COVID-19 ini. Ya, itu isu yang perlu diberi keutamaan kerana walaupun kita mendepani Perintah Kawalan Pergerakan dan masing-masing diingatkan supaya berada di rumah dan tidak keluar dari rumah, malah tidak melakukan sebarang aktiviti sosial yang boleh menjerumuskan kepada pandemik ini. Namun isu tentang penularan di tempat kerja ini adalah isu yang dilihat sebagai utama kerana bermula di tempat kerja boleh merebak ke kawasan kediaman atau boleh merebak ke dalam komuniti sendiri. Jadi apakah dalam hal ini pihak KSM dan juga pihak JKKP juga memberikan kegusaran sedikit tentang pelaksanaan oleh majikan dan juga pekerja di tempat kerja, YB? Saya suka kaitkan daripada satu pepatah Inggeris yang disebut oleh Cik Ismail pagi tadi di peringkat awal tadi iaitu prevention is better than cure. Ya, ini adalah satu istilah yang sangat baik. Kita cuba mengelakkan diri kita sebelum kita mendapat penyakit. Ya. Jadi apa dia? Sebagai penyelesaian jangka masa panjang, industri di negara ini perlu meningkatkan kerjasama sesama mereka melalui persatuan industri untuk terus memantapkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan termasuk dalam aspek pencegahan COVID-19. Ini juga perlu ada kolaborasi di antara kesemua pihak. Pekerja dan juga kesatuan sekerja juga perlu memberi kerjasama sepenuhnya kepada majikan ke arah mencapai hasrat bagi menghalang merebaknya pandemik COVID-19. Dalam usaha untuk kita meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja di negara ini secara lebih holistik, Kementerian Sumber Manusia menerusi JKKP kini dalam proses akhir untuk kita melancarkan satu plan induk keselamatan dan kesihatan pekerjaan negara 2021 sehingga 2025 atau ringkasnya OSHMP 2025. Tema pelan induk ini ialah KKP inklusif. Kebersamaan dan komitmen daripada semua pihak. Ini adalah selaras dengan semangat tripartite yang menekankan perlunya kerjasama erat antara kerajaan, majikan dan pekerja ke arah mencapai matlamat mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, sihat, harmoni, kondusif
kondisif ni maksudnya bukan saja di tempat kerja. Ketika perjalanan daripada rumah ke tempat kerja, atas bas juga perlu kondisif. Perlu perhatian daripada majikan. Dan juga seperti yang saya sebut tadi, di tempat tinggal, hostel, yang mana kita dapati ada tempat-tempat yang sebuah rumah berlaku sehingga 30 orang. Jadi ini berlaku satu mempercepatkan penyebaran. Yang ini tindak-tindakan perlu kita ambil supaya perkara-perkara ini tidak menjadi punca kepada merebaknya penyakit. Jadi dengan keadaan ini produktif daripada kepentingan pekerja itu sendiri yang perlu kita gagaskan supaya mereka sedar ini adalah tanggungjawab mereka dan juga tanggungjawab majikan itu sendiri sebagai membantu negara dalam kita menghadapi krisis pandemik COVID-19 ini. Saya juga meminta majikan yang mana pekerjanya dikesan positif COVID-19 segera membuat laporan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan tidak menyembunyikan kes ini. Ada yang menyembunyikan kes. Jadi macam mana kita nak menghalang daripada merebaknya COVID-19 ini kalau majikan-majikan bertindak seperti ini. Jadi berilah kerjasama. Selain daripada pelbagai usaha yang kita garapkan ini, kita juga meningkatkan tahap keselamatan, tahap kesihatan pekerja yang mana kita selalu berbincang dengan majikan bagi membendung penularan pandemik COVID-19 ini. Kita jangan lupa untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rakyat dan negara yang kita cintai ini sentiasa dirahmati Allah dan dijauhkan daripada bala bencana. Kita perlu sedar manusia merancang dan Allah juga merancang dan Allah juga sebaik-sebaik perancang. Saya juga berharap agar ujian pandemik COVID-19 ini akan berakhir pada kadar segera. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Webi, sebelum kita berakhir, apakah antara laluan dan juga saluran yang boleh digunakan oleh majikan, pekerja ataupun pengguna ataupun orang awam sendiri untuk menyalurkan aduan mereka kepada JKKP khususnya, Webi? Memang kita sudah menyediakan satu laluan line yang khusus untuk aduan dibuat oleh sama ada majikan ataupun para pekerja yang mereka dapati mereka tidak ada perlindungan daripada di segi SOP dan sebagainya. Yang pertamanya melalui telefon general line ataupun line arm yang mana kita sebut ini 03 888 3x8 65343. Saya ulang lagi sekali, 03 888 65343. Email projkkp@mohr.gov.my. Semua huruf kecil. Jadi senang, semua faham. Dan laman web kita juga ada, iaitu www.dosh.gov.my. Jadi itu talian-talian yang kita sediakan untuk mereka berperanan bagi membantu kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah, mudah-mudahan YB satu perkongsian yang baik juga. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Pemuda pada malam ini. Diharapkan mungkin perkongsian daripada Kementerian Semua Manusia dan Jabatan Keselamatan juga Kesihatan Pekerjaan itu dapat membantu anda untuk merungkai segala isu tentang isu keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan khusus di tempat kerja, malah bangunan yang disediakan untuk orang awam, malah bangunan yang disediakan untuk para pekerja dan juga majikan juga. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Yang Berhormat Tuan Haji Awang Hashim, Timbalan Menteri Sumber Manusia, kerana bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih Kementerian Sumber Manusia dan terima kasih kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kerana berkongsikan perbincangan dan juga seluruh yang mendalam berkaitan tentang isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dan juga terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM dan TV1. Kita bersua sekali lagi dalam Bicara Pemuda pada lain masa, insyaAllah. Assalamualaikum, selamat.
Adakah anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa saya anda. Bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Two-digit COVID-19 cases possible by May. International drug syndicate busted in Malacca. You're watching News at 10 with me, Renee Fong. Malaysia recorded 3,048 new COVID-19 infections today, the lowest since the last 10 days. Health Director General Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah said the basic reproduction